Sejak beberapa tahun kebelakangan ni, hatta sampai sekarang pun kita sering didedahkan ataupun kita selalu nampak perbincangan yang hangat mengenai LGBT. Bukan setakat di media sosial sahaja, bahkan sampai tahap masuk perdebatan di televisyen. LGBT ni dia stand for lesbian, gay, bisexual and transgender. So untuk pengetahuan korang, dulu golongan pakar perubatan dia tidak menggunakan istilah gay dan lesbian, LGBT tu, tapi mereka guna istilah SSA, iaitu Same Sex Attraction. So pada tahun 1952, dulu SSA ataupun yang kita sebut homoseks ni, dia termasuk dalam kategori manual diagnostik dan statistik penyakit mental. Tapi disebabkan desakan daripada ahli politik, pejuang-pejuang LGBT dan pengamal perubatan sendiri yang terlibat dengan penyakit homoseks ni, akhirnya pakar perubatan Sekretaris Amerika dia keluarkan penyakit homoseks ni daripada kategori penyakit mental pada tahun 1973. Berdasarkan pembacaan saya di artikel dan juga berdasarkan pengalaman yang dikongsikan sendiri oleh kawan saya, beliau menceritakan ada beberapa punca ataupun kemungkinan yang boleh mendorong seseorang individu itu terjebak dalam penyakit LGBT. Antara yang pertama ni lah, kalau gay, biasanya disebabkan oleh masalah silam. Ada saya baca satu perkongsian cerita dekat Twitter oleh seorang lelaki. Dia cerita yang masalah macam mana dia boleh terjebak dengan penyakit gay ni. Dulu dia pernah diliwat. Dia diliwat oleh ayah kandung dia sendiri dekat rumah. Lepas tu bila dia masuk asrama, dia juga diliwat oleh kawan satu dom dia, lelaki lah. Okay. Jadi disebabkan awalnya dia diliwat oleh orang yang tak bertanggungjawab ni lah. So lama kelamaan benda tu menjadi satu ketagihan buat diri dia. Yang kedua, kalau lesbian ni mungkin disebabkan oleh hilang kepercayaan kepada ahli keluarga sendiri, khususnya yang lelaki. Mungkin dia percaya, dia yakin dan dia letakkan sepenuh kepercayaan kepada abang dia, ayah dia. Tetapi mungkin kepercayaan tu dia khianati. Mungkin ada yang ambil kesempatan dan seumpamanya lah. So perkara ni menyebabkan dia rasa tak selamat dengan lelaki dan dia mengambil inisiatif untuk rapat dengan perempuan. So bila dia rapat dengan perempuan, so bila dia rasa perempuan ni lebih boleh melindungi dia jatuh cinta dengan perempuan dan akhirnya terperangkap dalam penyakit lesbian. Faktor yang ketiga, yang saya rasa faktor ni lah yang menyebabkan ramai anak muda masyarakat kita sekarang yang terjebak dengan penyakit LGBT, iaitu faktor disebabkan oleh kecewa putus cinta. Okey, mungkin yang lelaki kecewa dengan perempuan, yang perempuan kecewa dengan lelaki. Okey, mungkin dia bercinta sana, couple sini, tetapi semua tu mengecewakan. Dan pada dia, lelaki ni semua sama, perempuan ni semua sama, dan akhirnya dia memilih untuk cari cinta yang sesama jantina. Okey, faktor yang keempat ialah ketagihan video lucah yang homoseks. So bila orang ni dia pertama kali tengok, dia akan tengok benda tu dalam keadaan yang geli ataupun rasa geli, jijik dan sebagainya lah. Tapi bila dia dah berkali-kali tengok, dia akan rasa benda tu lawak, kelakar, dia akan buat lawak dengan benda tu. Tapi bila dia dah terbiasa banyak kali tengok, dia akan masuk ke step yang ketiga. Mula-mula dia akan rasa geli, yang kedua dia rasa kelakar, yang ketiga dia akan masuk ke step yang dia akan cuba untuk buat secara ringan-ringan. Buat secara ringan-ringan tu, mula-mula mungkin dia akan bergurau dengan kawan-kawan. Contohnya kalau lelaki dengan lelaki, dia akan pegang kemaluan. Contohnya lah, bila dia pegang atas alasan, alah kan sesama lelaki, apa masalahnya, kau pun ada, aku pun ada. So yang perempuan pun mungkin situasi yang sama lebih kurang atas alasan gurau sesama jantina. Tapi lama kelamaan benda ni dia akan jadi lebih parah. Dia akan mula untuk tidur sebantal, tidur sekatil, mandi bersama dan akhirnya terjebak dengan penyakit gay dan lesbian. So kita dah tahu apa itu LGBT, faktor dan punca terjadinya penyakit LGBT ni.
So sekarang saya nak share 2 kesan penyakit LGBT ni kepada individu dan juga masyarakat. Okay, yang pertama sekali, penyakit LGBT ni dia akan menyebabkan seseorang tu terkena ataupun terbabit dengan jangkitan virus HIV. Ini bukan perkara mitos sebab ramai golongan LGBT yang menafikan perkara ni, padahal ini adalah sesuatu yang realiti. Ia telah disebut oleh banyak saintis sekalipun, hatta di luar negara. Sebagai contoh, kalau kita boleh baca penulisan Profesor Andrew Grulich daripada University New South Wales Australia. Dalam tulisan dia ada simpulkan bahawa jangkitan HIV kepada golongan homoseksual ini adalah 18 kali ganda lebih tinggi. Kita sendiri maklum, dekat mana-mana negara sekalipun yang menghalalkan perkahwinan songsang ataupun perkahwinan sama jenis ni, tak ada lagi lelaki yang kahwin dengan lelaki ataupun perempuan yang kahwin dengan perempuan dapat anak. Tak ada lagi dalam dunia ni dan tak akan berlaku pun, sebab dia melanggar hukum alam dan melanggar ciptaan Allah itu sendiri. So kalau ada anak pun dapat anak angkat, tapi akhirnya anak angkat kalau kita lihat dalam Islam, anak angkat dia tak boleh mewarisi harta-harta pewarisan. So sistem munakahat, sistem faraid, sistem kekeluargaan, zuriat semua akan hancur lebur. So kesan LGBT ni dia bukan merosakkan individu itu sendiri, bahkan dia juga merosakkan banyak institusi-institusi yang penting dekat dalam negara kita ni. Sebelum saya menutup video berkenaan dengan LGBT ni, saya nak tinggalkan kita semua dengan satu pesanan, iaitu untuk kita semua, golongan yang tak kena, yang terselamat daripada ujian homoseks ni. So saya nak minta sungguh-sungguh, saya nak merayu sungguh-sungguh, bila ada kawan-kawan yang cerita, yang sanggup berkongsi aib peribadi mereka untuk minta bantuan daripada kita, tolonglah dia, bantukan dia, selamatkan dia daripada penyakit gay dan lesbian ni. Mereka sangat-sangat perlukan bantuan dan sokongan daripada kita. Inilah yang dinamakan amal ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam. Walutan idh qala liqaumihi ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Baiklah, sampai di sini saja perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu di lain hari. Terima kasih bagi yang sudi menonton, sudi like dan komen. Saya doakan semoga kita semua, keturunan, keluarga kita semua dijauhkan daripada penyakit-penyakit LGBT. Wallahualam. Syukran alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.